Apa benda kita buat, kalau bukan niat kerana Allah, apa benda kita buat takkan lama. Takkan lama. Suam-suam saja. Apa benda kita buat, kalau bukan lillah, lama-lama lelah. Sebab itu saya perasan, kadang tuan-tuan pun lagi banyak pengalaman kan. Apa-apa perjuangan, kalau bukan atas dasar kerana Allah, perjuangan tu tak lama. Lagi-lagi perjuangan itu dibina atas dendam dan marah, lagi tak ada barakah, memang takkan lama. Saya nak bagi contoh ni payahlah, kamera pun banyak. Suruhlah budak tu, dia kan sedar aku orang tua. Payah jumpa orang hati tisu ni. Kenapa tak boleh tegur? Apa hebat sangat ke kita ni tak boleh kena tegur? Yang tegur tu anak-anak muda. Kita orang dah berumur ni tunjuklah contoh. Nak anak muda dengar cakap kita, kita kena dengarlah juga dengar cakap anak muda. Belajar sikit dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam yang berbahagia ini di Surau Nurul Falah, bersempena dengan program Ramah Mesra Idul Fitri dengan tajuknya iaitu Syukur Bertemu Ramadan dan Syawal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berada pada bulan Syawal, kita seharusnya memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Syawal ini dia merupakan salah satu daripada 12 bulan dalam Islam. Bulan-bulan Islam semuanya ada 12. Yang itu pun kadang kalau kita tanya, ada orang ingat tak ingatlah bulan-bulan Islam tu pun. Cuba tuan-tuan sebut tengok bulan-bulan Islam yang tuan-tuan ingat, tak ikut turutan pun tak apa. Apa dia? Ramadan. Ramadan dulu pula tu. Syawal. Ramadan. Syawal. Syawal. Ramadan. Syawal, Zulhijjah. Dia tak ingat. Dia ada orang buat lagu lah bagi senang ingat. Dia ada nasyid sikit. Adik-adik kita sukalah ingat. Dia buat lagu nak senang hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Setengah orang kata Zul Arifin, salah. Zulhijjah. Jadi dalam 12 bulan Islam ini, setiap bulan-bulan dalam Islam itu dia ada keistimewaan masing-masing. Dia punya istimewa. Macam contoh, yang paling istimewa dalam bulan Zulhijjah adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah, iaitu daripada 1 Zulhijjah sampailah hari raya, iaitu 10 Zulhijjah. 10 hari siang di bulan Zulhijjah adalah tarikh dan tempoh yang paling mulia sekali. Kalau Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan itu yang paling mulia. Sebab itu Ramadan dia menang dekat malam, Zulhijjah dia menang dekat siang. Sebab itu kita sembelih lembu pun siang, ada orang sembelih malam. Sebab itu namanya adha. Adha, duha. Orang sembelih lembu duha, waktu duha. Adha, Idul Adha. Itu kaitan dia. Jadi istimewanya juga bulan-bulan lain pun macam-macam. Macam contoh bulan Sya'ban. Apa istimewa bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan-amalan kita semua ini dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita setahun yang lepas dihimpun, buku rekod tu amalan kita dibawa menghadap Allah bulan Sya'ban.
Jadi dalam bulan Syaban tu juga ada peristiwa penting selain daripada buku amalan dibawa naik, iaitu dipanggil sebagai nisfu, bukan Ahmad Nisfu, nisfu Syaban. Nisfu Syaban. Jadi nisfu tu maknanya separuh. 15 Syaban itu namanya nisfu, lagi 2 minggu nak masuk Ramadan. Dia ada istimewa lah masing-masing. Kalau bulan Muharram, apa istimewanya Muharram? Iaitu pada peristiwa apa? Muharram. Apa dia? Ashura, yang puasa sunat Ashura tu. Ramai tak tahu Ashura tu apa dia. Bubur Ashura dia tahu. Tu pun sebab dapat free. Surau duk kacau selalu kadang. Jadi Ashura itu 10 Muharram. Dia punya keistimewaan tu banyaklah. Jadi dalam tiap-tiap bulan dalam Islam ni dia ada istimewanya masing-masing. Syawal itu datang daripada perkataan syala. Jangan kata lagu pula syalalala, tu lagu lain. Ni syala. Apa makna syala? Syala itu maknanya makin meningkat. Makin naik, makin meningkat. Apa makna makin meningkat? Syawal makin meningkat. Pertama sekali makin meningkat berat badan. Maka yang duduk dalam bulan Syawal ni tak payahlah poyo sangat. Dia kata alhamdulillah Ustaz, raya tahun ni turun, tipu. Yang bercakap ni pun naik 4 kilo. Tambahan pula malam ini telah pun diwar-warkan dalam grup WhatsApp, ada lemang, nasi impit, rendang ayam, masak lodeh, kuah kacang, sate, tapai pulut, daun getah, kuih muih, aiskrim Malaysia. InsyaAllah lepas isyak berhenti. Saya cadang malam ni nak ceramah sampai pukul 10. Menu punya pasal 8.30 kita berhenti. Boleh tuan-tuan ke 8.20. Melampau Ustaz, awal sangat. Itulah lain kali jangan bagi menu. Ya, dia bagi menu ni bukan apa, buat pelari, bagi datang awal sikit, bagi ramai. Biasa ramai macam ni saya tahu, biasa ramai macam ni. Tak ada aiskrim pun ramai macam ni saya tahu. Tak faham tak apalah. Jadi maka sebab itu dia Syawal ini istimewa sebab dia makin meningkat. Tapi saja je lah, ini ingatan mesra lah. Saya pun cakap untuk diri sendiri juga. Dah namanya Syawal kan, ni hujung minggu ni, esok lusa banyaklah open house, rumah terbuka, kenduri kahwin. Kita Ramadan yang lepas masing-masing jaga badan. Badan semua okey, maintain semua. Zuhud belaka semua, makan kurma je. Masuk Syawal ni kadang makan tak jaga, membujur lalu melintang sapu. Payah semua makan, mana boleh pantang dah semuanya. Ada orang dia kata, saya Ustaz, saya Syawal ni saya kurang makan sikit. Saya makan ketupat je. Ketupat ni tuan-tuan, sebiji ketupat 88 kalori. Sebiji ketupat dibelah 4 tu 88 kalori. Untuk nak hadam 88 kalori itu, sebiji ketupat, tuan-tuan kena pergi berjoging 1.1 kilometer untuk sebiji ketupat. Ada orang dia kata, oi, mana Ustaz, saya kalau macam tu saya tak makan ketupat lah, saya makan lemang sepotong. Sepotong je lemang saya makan. Okeylah. Lemang sepotong, bukan sebatang tau. Sepotong 82 kalori. Untuk nak bakar kalori untuk sepotong lemang, tuan-tuan kena jogging 1 kilometer. Daripada sini sampai jalan depan kot agak. Tapi muka macam ni mana ada sepotong. Sebatang ni paling-paling kurang pun. Maknanya tuan-tuan kena jogging daripada sini sampai Kuantan. Sehingga RNR sejak. Ini makan bagai nak gerak, lepas tu terus tidur. Ceramah pun pejam. Apa benda lah, makan punya banyak, tidur, apa senaman pun tak ada. Lepas tu jumpa doktor, cek darah, semua dah pening. Aduh, darah naik, tekanan darah, kolesterol badan. Makan sampai tak ingat, tak boleh macam tu. Dia lagi-lagi kita ni, perut kita kalau ikutkanlah, malam ni tak apalah, malam ni dimaafkanlah. Malam ni, padahal tiap-tiap malam dia ikutkan perut kita. Kedai perut kita ni last pukul 8 malam. Lepas pukul 8 malam, air kosong, kacang-kacang ataupun buah saja. Buah pun tengok, pisang jangan. Pisang potasium. Buah je kalau ikut. Ui, kita tak ada. Mi rebus 2 mangkuk.
kuah kacang, lodeh, lontong. Aduh, tak apa ustaz, ni kenduri dia berkat banyak. Banyak berkat tu saya tahu. Tapi tak apalah, malam ni dimaafkanlah makan je tuan-tuan. Ingatan mesra lah. Makan tak ada masalah, cuma beringat-ingat sikit. Ini kadang tu dah lah ada setengah surau bagi tahu. Tuan-tuan, karipap seorang sebiji, jangan banyak sangat, ingat orang belakang. Mana ada dia ambil sebiji? 3 biji. Poket ada 3 baju Melayu. 1, 2, 3. Tengah sembahyang isyak, bergolek yang atas jatuh. Member tengah rukuk, patut tak cukup, kawan ni ambil lebih. Tak apalah tuan-tuan, yang penting masing-masing beringatlah, jaga-jaga saja. Tuan-tuan semua, bila kita masuk dalam bulan Syawal ini, salah satu yang menjadi kerisauan kita adalah masa kita bulan Ramadan hari itu kita semangat dalam beramal. Kita semangat beramal. Saya ingat ada dalam kalangan kita ni, daripada subuh sampai ke isyak, lepas isyak tarawih, i'tikaf terus masa Ramadan yang lepas. Tapi itulah dah namanya manusia kan. Kadang-kadang kita ni manusia ni dah menama manusia biasa ni, semangat kita ni dia ada musim. Kan? Macam orang pergi Mekah lah kan. Pergi Mekah tu, masa duduk di Mekah tu, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik Malaysia, haram pergi masjid. Tak nampak, dia semangat tu dia ada musim. Tuan-tuan tak pernah kata fikir benda-benda macam tu. Kenapa kita ni semangat ni ada musim? Ramadan hari tu semangat, duduk sah depan lagi siap tarawih. Masuk 1 Syawal saja ataupun masuk ni Syawal ni, sampai ada masjid terpaksa buat banner mencari orang hilang. Kali terakhir dijumpai 1 Syawal, sembahyang raya. Lepas tu ghaibul ghuyub, tak dapat dikesan radar. Mana pergi semua, jemaah semua, tunggu makan baru ramai. Macam mana ni? Maka benda ini tuan-tuan tak payahlah nak pelik sangat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi dalam satu hadis, Nabi pernah menyatakan, dengar baik-baik tuan-tuan ya, dengar baik-baik. Kata Nabi, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan yang kita buat dia akan ada musim semangat. Ini Nabi sebut. Nabi kata apa? Di setiap amalan-amalan yang kita buat akan ada musim semangat. Apa makna musim semangat? Dia akan ada satu masa di mana kita akan betul-betul bersemangat dalam amalan. Dia musim semangat ni bukan buah aja musim. Semangat ni pun dia ada musim. Bukan setakat amal ibadah. Apa-apa pula dalam hidup. Macam dulu masa PKP, saya masih ingat lagi dekat jalan-jalan ramai kayuh basikal. Beramai-ramai kayuh basikal. Lampu merah belakang liklak-liklak, oh kayuh basikal ramai-ramai. Sekarang ni saya nak tanya, basikal tu mana? Mana puak-puak basikal tu mana? Hari tu kata PKP, tak apalah, sekarang dah bebas. Oh, kerjalah ustaz. Okeylah, weekend hujung minggu, apa tak kayuh? Basikal tu lah kali buat gantung tuala, tahu tak? Bukannya murah, bukan besi tu, alloy tu. Ada yang beli gadget GPS lagi siap tu, takut tak jumpa jalan balik rumah. Mana basikal tu semua mana? Beli kasut sukan, kasut jogging, masuk Al-Ihsan, itu ini macam-macam. Oh, semangat. Berapa hari ya? Dia ingat, manusia ni dia ada musim semangat. Saya ulang ni. Musim semangat dia akan ada. Dia akan ada. Ada kawan saya seorang, dia badan dia semangatlah. Semangatlah bahasa lapik kan. Badan semangat sikit. Jadi ramailah duk kutuk dia, apa engkau badan. Habis kalau nasi lebih-lebih, semua tolak ke dia. Orang kata majlis bandaran kan, mari lebih-lebih semua bagi kat dia. Sekali orang duk kutuk-kutuk dia, satu hari dia geramnya pasal dia beli kasut jogging tu.
Masuk jogging, baju ni lah, baju jogging semangat. Wah, ambil apa ni, tali kasut ikat, ambil gambar, masuk dalam grup WhatsApp. Doakan. Doakan. Dia pun start jogging. Setiap kilometer dia masuk dalam grup 2 kilometer. 4 kilometer. Hebat kawan kita ni. Semangat jogging. Tak lama lepas tu senyap. Kami yang kawan-kawan ni risau. Ustaz senyap lah. Tadi 2 km beritahu, 4 km beritahu, lepas tu senyap. Hilang radar kot lautan Hindi ke mana-mana pergi ni. Hilang senyap ni. Rupa dia balik dengan Grab. Tak, masa dia jogging tu, saya ingat dalam kepala dia membayangkan orang kutuk, gemuk, badan besar, tondram. Semangat. Dia bantai sampai 8 km kat 10 km, baru dia teringat, aku kena balik ni. Dia tak ingat dia nak balik tau. Dah lah, order Grab lah. Dia tak boleh. Dan untuk pengetahuan semua, itulah hari pertama dan terakhir dia jogging. Tak jogging dah lepas tu. Dia lelong lah kasut kat orang. Jadi, nak bagi tahunya, jangankan kata ibadah, apa-apa benda kita buat pun, biasanya semangat ni dia ada musim. Yang cakap semangat tu ada musim tu siapa cakap? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, manusia ni dia akan ada musim semangat. Sementara lagi kita dalam ibadah, lagi ya. Masa Ramadan hari tu, esoknya mula puasa, malam ni kan start tarawih, penuh. Kalau ada tangga tu pun ada orang lah. Sampai saya ingat lagi ada surau tu, rela kena jaga. Ramai sangat, kena ada rela. Tapi tak sampai seminggu, dengan rela-rela ataupun dah tak rela dah, tak ada orang lah. Dia menurun lah. Kadang kita, yalah, kita tazkirah ni merata-rata. Kadang tazkirah tu tengok jemaah dah makin kurang, dah masuk 20 Ramadan kan. Masa tu kan dendang perantau, musafir di Aidilfitri, balik kampung semua dah bergema. Jadi jemaah pun dah makin kurang. Dulu ramai belia-belia ni ramai. Lalah tinggal beliau. Tahu beliau? Itu lah. Kembali kepada yang asal balik. Jadi kita tanyalah dengan pengerusi, Ji, mana jemaah semua? Entahlah ustaz, semua dah balik kampung kot. Saya pun ceramah juga di kampung-kampung, Semenyih, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Tanjung Malim, kampung-kampung banyak. Sama juga, jemaah kurang juga. Saya kata, Ji, mana jemaah? Entahlah ustaz, balik bandar kot. Kampung tak ada, bandar tak ada, lalah. Saya ingat kalau di expo tu ramai kot. Aduh, ya Allah. Tapi dia isu ni bukan isu kita je. Dia macam kita orang Melayu, semangat awal. Ujung-ujung kurang semangat. Orang Arab lain. Orang Arab awal-awal dia tak semangat sangat. Dia ujung-ujung tu. Kalau di Masjidil Haram, siapa yang pernah buat umrah masa Ramadan, lagi-lagi tuan-tuan pergi yang 10 malam akhir tu, itu semua tiket mahal-mahal tu. Hotel, tiket semua mahal. Yang 10 malam akhir ni, ramai jemaah. Itu kalau di masjid tu, Masjidil Haram, kan dia ada tangga eskalator tu, kan? Punya ramainya jemaah sampai tahap atas eskalator. Dia eskalator tu kalau semayang fardu, tu imam tu start Allahu Akbar, eskalator tu akan berhenti. Ada orang punya nak kejar pahala semayang dalam masjid, dia sanggup tuan-tuan, dia masuk atas eskalator pun dia semayang. Allahu Akbar, eskalator sebab tengah berhenti. Tuan-tuan bayanglah masa dia sujud jadi apa? Berjalur dayu. Eskalator kan. Tapi yang datang tu masbuk. Tu imam bagi salam, tangga tu akan hidup balik.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hidup balik. Jadi yang tengah rukuk yang boleh bayang sendiri ya jadi apa? Bergolek habis dak. Dia orang pasal dia semangat akhir-akhir. Jadi kita terbalik yang kita. Tapi tak apalah, kok mana sekalipun itulah kita manusia. Semangat ni dia ada musim dia. Dia ada musim. Jadi oleh kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ajarkan kepada kita macam mana kita punya semangat ni agar sentiasa maintain tu macam mana. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflaha." Nabi kata, siapa-siapa yang masa musim semangat dia sudah pun menurun, tak kira lah masuk Syawal ke, masuk Zulqaidah ke, semangat dia dah mula menurun, Nabi kata, tetaplah di atas sunnah aku, maka engkau akan berjaya. Apa makna Nabi SAW? Nabi nak kata apa ini? Maksudnya Nabi nak ajar kita, walaupun kita dah masuk ke bulan Syawal sekalipun, dulu masa Ramadan semangat datang masjid. Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bila masuk Syawal kan sibuk. Open house sana sini, balik kampung, pergi beraya, ziarah. Nak dapat 5 waktu di masjid surau ni payah betul. Nabi ajar kita, kalau pun tak dapat 5 waktu, jangan tak datang langsung masjid. Jangan tak datang langsung semayang berjemaah. Itu maksudnya. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Oh, dulu Ramadan kau beria semayang, nangis-nangis doa malam akhir Ramadan. Sekali masuk Syawal dapat jumpa biskut makmur, Elmer London, apa lagi, tak nenas, tak strawberry, hilang semua Ramadan entah mana. Jangan macam tu. Macam kita Ramadan kan, tuan-tuan semua rajin baca Quran. Baca, bukan setakat baca, khatam siap walaupun tak dapat kain pelekat. Khatam je lah. Dah khatam Quran lah, masuk bulan Syawal, janganlah tak buka langsung Quran tu. Itu maksudnya. Jangan sampai tak buka langsung. Artinya tunggu Ramadan tahun depan baru buka balik. Janganlah. Kurang-kurang kita masuk dalam Syawal ni taklah dapat khatam Quran. Paling-paling pun kita bacalah Quran beberapa kali dalam sehari. Contoh, biasa lepas sembahyang Isyak atau sebelum tidur malam baca surah apa? Sebelum tidur baca surah apa? Al-Mulk. Penyelamat daripada seksa kubur. Khatam Quran ke? Tak, satu surah je. Maknanya tak tinggal Quran tu. Sebelum tidur, bangun pagi-pagi, surah apa? Apa WhatsApp pula? WhatsApp pula dah. Tak tanya tak tahu, tanya dapat jawapan. Jadi dia janganlah sampai tak baca langsung, dia jangan tinggal terus. Itu ceritanya. Maka sebab itulah kita diajar dalam Islam cara untuk kita nak istiqamah, iaitulah dengan beberapa amalan yang insya-Allah malam ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua. Apakah antara amalan-amalan untuk kita boleh jadi istiqamah dalam amalan seharian kita, walaupun Ramadan sudah berlalu pergi, tapi amalan kita masih lagi istiqamah insya-Allah. Kata para alim ulama, antaranya ialah yang pertama sekali amalan untuk kita nak, dia panggil apa, sustain, istiqamah dalam amalan ini. Amalan yang pertama ialah dengan membetulkan niat bagi setiap amalan yang kita buat. Ini pesan ulama. Nombor 1, betulkan niat. Betulkan niat. Dalam hadis Nabi sebut apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Dalam surah Al-Bayyinah, Tuhan kata apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin. Tidaklah kamu diperintahkan untuk menyembah Allah melainkan dengan ikhlas. Adik-adik boleh perlahan sikit cakap. Siap cik-cik nak dengar adik-adik ya. Okey. Jadi ustaz nak kena jerit pula rasa kan. Perlahan sikit bercakap ya. Tuan-tuan semua, jadi oleh kerana itu pertama sekali betulkan niat. Apa makna betulkan niat? Apa benda kita buat kalau bukan niat kerana Allah, apa benda kita buat takkan lama. Takkan lama. Suam-suam saja. Apa benda kita buat kalau bukan lillah, lama-lama lelah. Sebab itu saya perasan kadang tuan-tuan pun lagi banyak pengalaman kan. Apa-apa perjuangan kalau bukan atas dasar kerana Allah, perjuangan tu tak lama. Lagi-lagi perjuangan itu dibina atas dendam dan marah, lagi tak ada barakah, memang takkan lama. Saya nak bagi contoh ni payahlah, kamera pun banyak. Tak apalah, tuan-tuan faham sendirilah. Apa benda yang kita perjuangkan selama ini kalau bukan kerana Allah, takkan lama. Kita pernah dengar dia, nama dia dulu, kemudian dah hilang. Kita tak petikai hati dia, tidak. Tetapi itulah yang diajar. Kan? Tuan-tuan memimpin surau, memimpin masyarakat, ni hati. Ahli jemaah, ahli qaryah nak kutuk, nak kecam, nak hentam, nak maki, nak apa, lantak. Selagi kita tahu yang kita buat ni lillah, kerana Allah. Tak betul, tegur, bukan kutuk, bukan hina, bukan mengata belakang, bukan bising dalam grup, bukan macam tu. Kadang-kadang yang bising dalam grup pun puak-puak yang tak pernah jejak pun ke surau ni. Jangan macam tu. Saya pun tak nafi, kita banyak jumpa manusia-manusia macam tu. Pantang ditegur, dia tak boleh ditegur langsung. Hati tu fragile, mudah pecah. Tisu, hati tisu, koyak, sikit-sikit koyak, pantang tegur. Dulu saya masih ingat lagi, saya kecil lagi, bayar-bayar adik-adik ni. Kan? Payah pula ada kamera ni. Kan? Dulu-dulu saya ingat lagi, ada seorang Pak Haji tu, dia azan subuh. Dia azan lah, dia azan di masjid. Cuma okey lah, yang lain-lain tu okey lah. Sebutan dia pada azan subuh tu, as-salatu khairum minan naum. Naum tu panjang sungguh. Tuan-tuan pun tahu kan, kalau dari segi makna pun semayang itu lebih baik dari tidur. Memang elok . Mari seorang anak muda ni, dia tegur, dia bagi tahu, dia pesan. Dia kata, "Ji, maaf saya." Budak tu pun ayat berlapik . Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan, ambil galah tolong jolokkan, buah keranji dalam perahu, pisang sebiji masak dia. Dia nak bagi tahu betapa dia ni, dia hormat sangat. Dia nak bagi tahu kat Pak Haji tu, naum tu jangan panjang sangat. Pak Haji Tok Bilal tu punyalah kecil hati ke apa saya tak tahu. Budak tu tegur, tahu dia kata apa? Tak apalah, kalau kau yang sedap sangat, kau lah yang azan. Budak tu dengan penuh rendah hati dia kata, ini bukan soal sedap tak sedap. Bukan cerita sedap, ini soal sebutan tu. Saya belajar, jadi kalau saya tak tegur, saya salah. Tak apa tu. Oh, kecil hati. Dan lepas daripada itu, Tok Bilal itu pun dah tak pergi masjid dah. Orang jumpa dia dekat pasar tani, "Ji, jomlah ke masjid semula, rindu nak dengar suara." Suruhlah budak tu, dia kan sedap, aku orang tua. Payah jumpa orang hati tisu ni. Kenapa tak boleh tegur? Apa hebat sangat ke kita ni tak boleh kena tegur? Yang tegur tu anak-anak muda. Kita orang dah berumur ni, tunjuklah contoh. Nak anak muda dengar cakap kita, kita kena dengarlah juga dengar cakap anak muda. Belajar sikit dengar.
Kadang ada setengah-setengah orang tahu, saya pun tak faham. Kecil hati lah apa macam-macam. Pernah ada sekali dulu, ada seorang ni lah, ialah dia dulu pegang jawatan dekat masjid. Lepas pemilihan, lepas tu nama tak tercalon. Jangankan kata terpilih, tercalon pun tak. Orang jumpa dia kenuri kahwin apa. Lama tak nampak pergi masjid. Tahu ayat dia apa? Orang dah tak pilih kita, buat apa pergi? Maknanya pergi masjid selama ni sebab jawatan ke apa? Tuan-tuan tahu tak? Menjaga rumah Allah ni bukan mudah. Kita akan menghadap dengan macam-macam jenis manusia. Kaki komplain, kaki kutuk, tak puas hati, macam-macam orang. Jadi nak menjaga rumah Allah ni bukan senang. Nak minta sumbangan untuk mikrofon pun malu-malu Allah nak sebut. Tuan-tuan tahu tak? Mikrofon ni dalam masjid, mana-mana masjid surau, antara benda penting selain daripada kapet, aircon, ni pembesar suara ni penting. Tuan-tuan tahu? Saya tak mau sebutlah, ada satu masjid dekat Malaysia ni. Oh, Malaysia luas. Saya ceramah, saya pun tak faham. Saya buat lawak, tapi yang gelak saya. Lepas tu pula, masjid tu besar. Orang Melaka kata besar. Besar masjid tu, besar. Tapi saya pun tak adalah nak kecil hati, tapi pelik. Yang ramainya duduk di tangga, dekat kaki lima, dekat luar lagi ramai. Saya tak faham, apa pasal masjid punya besar, yang kau duduk dekat kaki lima masjid kenapa? Marilah masuk, aircon, kapet sedap. Tahu dia kata apa? Ustaz, kami duduk di luar lagi jelas, lagi clear daripada apa yang Ustaz cakap. Yang duduk depan ni pun belum tentu dengar jelas, tahu Ustaz? Lepas tu kami duduk luar. Duduk dalam ngungang, tak clear. Kami orang lama, telinga pun tak berapa nak ni sangat, dapat pula mikrofon macam ni. Baik itu tuan-tuan, pengurusan masjid surau ni antara benda penting mikrofon. Lepas tu mikrofon ni pula jangan banyak tangan. Mari tok bilang, tak sedap, pusing. Mari tok imam, tak sedap, pusing. Meletup orang tua ni. Tak boleh, dia tak boleh banyak tangan. Dia mesti seorang orang yang betul-betul pakar, dia yang jaga. Lepas tu pula, kita atur dengan cara yang terbaik, itu je lah. Tuan-tuan, kalau pergi ke Mekah, memanglah Mekah tak ada nafi dah. Masjidil Haram, dia pakai Sennheiser. Mikrofon imam 9. Ni, 1. Masjidil Haram. Mic 9. 9. Atas berapa? 5 ke 6? 5. Bawah 3. 2 lagi bawah. Kalau meletup, bawah tu ada lagi backup. Sebab itu tuan-tuan, kalau semayang di Mekah, yang sedapnya sebab mikrofon dia sedap. Dia imam, bacaan sedap, mikrofon bagus. Kita yang jadi jemaah ni semayang khusyuk. Tuan-tuan pernah semayang di Masjidil Haram, dengar mikrofon bunyi nyong tak ada kan? Clear. Dia ada engineer dia, IR dia ada. Macam kita surau kadang tu imam baru, imam sedap-sedap, dapat mikrofon tak sedap, jam lah. Bismillah, alhamdulillah. Yang paling perik yang duduk sebelah sound. Macam kena sound. Berguguran tak telinga. Jadi usaha pihak surau nak beli PA sistem baru ni, tahniah lah kita ucap. Jadi tuan-tuan semua, bukan kita minta tuan-tuan bagi 10,000, dah. Masing-masing hulu sumbangan tuan-tuan. Setiap alunan imam, setiap bicara penceramah, setiap alunan Tok Bilal, tuan-tuan yang menyumbang untuk mikrofon ini dapat pahala. Amin.
Tuan-tuan nak azan bukannya berani ni, saya tahu. Suruh jadi imam pun Parkinson. Haji imam. Nak suruh jadi imam, hidup memang tahun depan pun belum tentu. Jadi tuan-tuan, sponsor ni RM10, RM5, mana tabung? Tak ada tabung. Ke bubuh sendiri? Ke QR code? Canggih. Ni tengah duk kempen ni, masuk tabung jalan lah, kan? Masuk tuan-tuan, bagi ya. Pahala tuan-tuan berpanjangan. Ni siapa yang wakafkan ni? Aircon, kipas ni semua, Allah, besar ni pahala. Manalah tahu yang wakaf-wakaf kipas ni tuan-tuan dah meninggal. Tuan-tuan wakaf kipas aircon, tahu-tahu dah meninggal dunia, duduk dalam kubur. Sejuk kubur tau. Sampai jenazah sebelah pun tanya, bang, tanya sikit abang punya kubur sejuk apa rahsia? Share saya dulu wakafkan aircon. Tapi itulah, dia orang buka aircon sampai tak tutup, sejuk sampai hari ni, sampai kubur pun sejuk. Itu masalah tu. Dah, ini bukan kitab hadis, bukanlah, ni kitab cerita ya. Janganlah serius sangat, raya kot. Jadi ingat, pertama sekali macam mana nak istiqamah. Amalan pertama apa? Ni niat kerana Allah. Kita nak azan isyak dulu kan macam mana ni? Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung tentang tajuk kita malam ini, dan insya-Allah saya akan mengambil sedikit masa sahaja lagi, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, jadi maknanya untuk kita nak istiqamah dalam amalan, pertama niat mesti kerana Allah, itu saja. Itu aja, niat mesti kerana Allah. Yang kedua, untuk nak semangat dalam amalan kita, untuk istiqamah dalam amalan, yang keduanya ialah jangan terlalu beria-ia sangat di permulaan amalan itu sendiri. Apa makna jangan terlalu beria-ia sangat? Apa-apa amalan kita buat, mula-mula tu jangan terlalu nampak bersungguh sangat. Sepatutnya dia relax saja. Dia panggil apa? Slowly but surely. Slow but sure. Dia perlahan, tapi dia pasti akan konsisten. Berbanding dengan orang yang tak pernah bangun semayang tahajud, tak pernah. Sekali dia semayang malam tu 10 rakaat tu. Dua taubat, hajat, istiqarah, apa macam-macam dia semayang lah. Dan rupanya malam tu je lah dia bangun pun. Dia dah tak semangat lagi dah untuk nak beramal. Jadi jangan terlalu beria sangat, takut nanti lepas tu dah tak beramal lagi dah. Apa yang eloknya adalah kita buat sedang-sedang tapi berterusan. Berterusan kita buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk nak istiqamah dalam amalan, seeloknya kita jangan buat secara sendirian. Buat secara berjemaah, ramai-ramai. Apa amalan kalau dibuat seorang-seorang, semangatnya tak lama. Ada semangatnya tapi dia susah nak lama. Macam tuan-tuan, ada yang berhajat nak menurunkan berat badan. Jangan seorang-seorang. Kena ada tim, buat grup WhatsApp. Jemaah badan ramping. Dia ada grup lah, saling bagi semangat satu sama lain. Kawan ni share, dia dah turun 1 kilo. Yang ni share, dia dah turun 2 kilo. Yang ni share, dia makan habbatus sauda. Ini makan minyak zaitun. Ini makan minyak ikan. Kita yang baca ni, tak boleh jadi. Ini semua geng-geng makan minyak semua ni. Tak boleh jadi, tak boleh jadi. Aku asyik tekan minyak aja banyak ni. Jadi semangat lah, jangan seorang-seorang. Tuan-tuan baca Quran seorang-seorang, ngantuk. Tapi kalau dibacanya ramai-ramai, semangat. Dia semangat. Macam kita semayang lah tuan-tuan, macam kita masa Ramadan hari tu kan, semayang tarawih ni boleh je buat di rumah pun. Tapi semayang tarawih di rumah, saya pernah dulu-dulu ni mayang seorang-seorang, Allah mengantuknya, ya Allah. Buat yang wajib-wajib baca Fatihah, rukuk, yang rukun
Nak buat lebih-lebih nak setara 8 tu rasa jauh. Tapi bila datang surau, datang masjid berjamaah, dengar pula alunan Tok Bilal, fadlan minallahi wa ni'mah, subhanal malikil ma'bud, autiru wa majidu. Semangat ah. Tengok Pak Haji umur 80, bengkok ah. Tapi semayang berdiri, tak main lah duduk. Ini 30-an pun dah gaut. 30-an pun duduk bersila semayang, apa cerita? Kita tengok, ada Pak Haji tu bengkok tapi semayang semangat. 20 rakaat lah, tak main lah 8. Uish, hebat lah. Jadi kita semangat. Tapi kalau semayang seorang-seorang di rumah, tak ada. Tapi iyalah, kita pun akuilah, antara semayang di rumah dengan semayang di surau, mana lagi khusyuk? Khusyuk. Mana lagi khusyuk? Rumah ke surau? Tak tahulah, ni saya lah. Saya rasa nak khusyuk, baik semayang di rumah. Sebab semayang di rumah ni, kita sebagai ayah, bapa ni, kita boleh kawal. Anak diam, TV tutup, radio perlahan. Rumah kita kan? Kawal sendiri ya. Tapi datang ke surau, tuan-tuan boleh kawal? Boleh kawal ke? Mana nak boleh kawal? Kawal apa? Anak orang bising? Boleh nak kawal? Sekali-sekala cakap diam boleh takkan tengah semayang nak suruh diam. Anak orang berani tegur, bapak dia beliak mata nanti. Payah nak khusyuk kalau di surau kadang. Lepas tu pula yang datang semayang sebelah kita, entah mana-mana orang kita tak tahu. Allah, au. Tuan-tuan yang semayang sebelah mamat tu khusyuk tak? Tak payahlah poyo sangat. InsyaAllah tak khusyuk. Dalam hati tuan-tuan, planet mana datang orang tua ni? Apa payah sangat ni? Itu baru Allahu Akbar. Belum baca Fatihah lagi. Ghairil kita semayang sebelah dia. Apa susah sangat nak sebut maghdubi alaihim tu, apa masalah? Jadi CD lekat ni pasal apa? Khusyuk tak? Tak khusyuk. Tuan-tuan tengah rukuk ni, yang muslimin ni tengah rukuk, nampak pula kuku kaki kawan sebelah hitam. Khusyuk tak? Dah tu kan? Jadi kita semayang mana nak khusyuk tuan-tuan? Macam-macam orang. Ini kuku hitam, yang ni jari tak ada. Kita mana khusyuk? Apa pasal jari dia tak cukup Asal 4? Patut 5. Tak khusyuk. Masa tengah duduk tahiyat, orang lain angkat sekali asyhadu alla ilaha illallah. Dah. Tak tahu siapa. Dia pun tengok, uish, apa dia banyak kali aku sekali apa dia banyak Kita pula tahiyat dah habis baca, imam salam tak bagi lagi. Apa nak buat? Berlawan ente ingat ente sudah laju sini. Berlawan tak khusyuk juga. Tuan-tuan, kalau ikutkan khusyuk, baik semayang di rumah. Tapi kenapa Islam suruh datang masjid dan surau? Apa sebab? Walaupun di sini nak dapat khusyuk bukan senang, tapi Islam suruh datang juga berjamaah. Sebab apa? Agama nak ajar kita bermasyarakat. Jamuan dan hidangan malam ini tak tahulah cukup tak cukup, itu bukan persoalan. Yang penting kita nak bertemu muka. Kita nak berkenalan satu sama lain. Itu je. Jangan sampai baru ada kematian, baru sibuk cari mana tu imam. Tu pun salah.
imam ke? Tak, saya guard. Oh, janggut sampai pusat. Rupa guard. Punya tak kenalnya tu imam. Ya Allah, janganlah macam tu. Islam nak suruh bermasyarakat. Kenal siapa pengurusi surau, siapa kenal, itu penting. Hidup semua bukannya senang saja nak. Kan ada masa-masa susah nanti. Bukannya orang lain. Tentang kita meninggal, disemayangkan di surau ni. Ni, agama suruh hidupkan bermasyarakat supaya kita hidup kita ini bahagia. Dan mengambil semangat bersempena di bulan Syawal ini, marilah sama-sama kita istiqamah dalam amalan. Walaupun saya akui dalam hidup yang payah itu istiqamah, yang senang itu istirahat. Itu je senang. Je tuan-tuan kan, menyandar di tiang, gelak aja. Memang senang, istirahat senang. Yang payah ni istiqamah tu yang payah. Tapi ada orang dia ajar saya, tak ustaz, ada yang paling susah, apa dia? Istiqamah. Oh, itu saya tak masuk campur, itu benar. Itu tajuk lain tu, saya tak berani bincang tu, kan tak balik rumah nanti. Nah, itu tuan-tuan ya. Jadi sebelum berakhir, saya diminta untuk mewar-warkan pada tuan-tuan sekali lagi, kita menyumbang untuk dana pembelian alat siar raya ataupun PA sistem ini, yang mana semoga sumbangan tuan-tuan semua akan sedikit sebanyak menampung kos pembelian PA sistem ini yang insya-Allah lebih berkualiti, lebih baik mudah-mudahan. Dan yang keduanya, untuk ibadah korban, tuan-tuan sangat-sangat dianjurkan untuk mengambil bahagian ibadah korban, sebab masing-masing pun tahu fadilat di sebalik ibadah korban ini begitu banyak sekali. Dalam hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang berkemampuan, ada fulus, ada kemampuan, tetapi sengaja tak nak ambil korban, jangan datang dekat masjid kami. Nabi kata, siapa ada kemampuan tapi sengaja tak nak ambil bahagian ibadah korban, maka Nabi kata jangan datang dekat masjid kami. Ini satu amaran. Orang yang ada duit, ada kemampuan, silakan daftarkan nama anda, insya-Allah moga ibadah korban kita diterima Allah. Dan sebelum berakhir, saya juga nak maklumkan yang insya-Allah tahun ni saya akan berangkat untuk hujan Oh, yang akan bunyi lori. Insya-Allah tahun ni saya akan melaksanakan ibadah haji. Saya akan berangkat pada 21 Jun. 1 Zulhijjah kot saya akan berangkat nanti. Minta semua tolong doakanlah ya, kesihatan, keselamatan, pergi dan balik dengan selamatnya insya-Allah, dan mendapat haji yang mabrur. Dan juga pada semua bakal-bakal lah jemaah haji tahun ini insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.